Assalamualaikum. Berikut ialah video pembentangan tugasan berkumpulan bagi subjek Ilmu Wahyu dan Sains. Kami merupakan mahasiswa dan mahasiswi didikan Ustazah Siti Murdia binti Saleh. Tajuk bagi pembentangan ini adalah Kejadian Siang dan Malam menurut Al-Quran. Wan Nur Ashikin binti Wan Baharudin berperanan sebagai penyunting poster, Nur Safwana binti Alizam sebagai penyunting video, Hafiz Salihin bin Syamsul Bahrin dan Nur Najwa binti Muhammad Zaidi sebagai penyunting skrip video, Zainab Husna binti Muhammad sebagai suara latar utama, serta Ainur Fatihah binti Nur Azman sebagai pembaca ayat penterjemahan Al-Quran dan suara latar tambahan. Objektif kami adalah untuk mengkaji proses kejadian siang dan malam, mengenal pasti perkaitan bentuk muka bumi dengan kejadian siang dan malam, serta mengetahui manfaat tentang kejadian siang dan malam. Hubungan dengan itu, kami dapat mencetuskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan objektif-objektif tersebut. Antaranya ialah bagaimanakah berlakunya kejadian siang dan malam, adakah bentuk muka bumi berkait dengan kejadian siang dan malam, dan apakah manfaat diperoleh daripada kejadian siang dan malam. Persoalan pertama, bagaimanakah berlakunya proses kejadian siang dan malam? Waktu siang membawa maksud apabila matahari kelihatan di langit, memberikan cahaya dan panas, manakala waktu malam pula ialah apabila matahari terbenam, langit menjadi gelap dan bulan kelihatan. Namun begitu, kejadian siang dan malam ini terjadi disebabkan oleh bumi berputar pada garis yang tidak dapat dilihat atau dipanggil paksi. Pada waktu siang, bumi akan menghadap matahari. Walau bagaimanapun, waktu siang dan malam adalah berbeza antara kawasan di bumi ini. Bumi berputar sekali pada paksinya setiap 24 jam, dengan erti kata lain, 24 jam bersamaan dengan satu hari. Menurut surah Yasin ayat 37 hingga 40 tafsiran Ibnu Katsir, وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Surah Yasin ayat 37 hingga 40. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tinggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa di antara tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaannya yang besar ialah malam dan siang hari yang diciptakannya. Malam hari dengan kegelapannya dan siang hari dengan terangnya. Dia menjadikan keduanya silih berganti, bila yang satu datang maka yang lainnya pergi, demikian pula sebaliknya. Adakah bentuk muka bumi berkait dengan kejadian siang dan malam? Terdapat sesetengah pihak yang mendakwa bahawa bumi berbentuk datar. Bagaimanapun, mereka biasanya tersilap dalam memahami ayat Al-Quran kerana merujuk terjemahan dalam bahasa Melayu sekaligus meminggirkan tafsiran ulama silam yang menguasai pelbagai disiplin ilmu termasuk bahasa Arab. Pensyarah kanan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah berkata tidak ada satu pun ayat Al-Quran menceritakan bentuk muka bumi sebagai rata. Ini termasuk ayat yang sering dimanipulasi kelompok yang membuat dakwaan itu, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan bumi kami bentangkan dan kami letakkan padanya gunung ganang, serta kami tumbuhkan padanya segala sesuatu yang tertentu timbangannya. Surah Al-Hijr ayat 19.
Maksud ayat ini bukan dalam konteks kejadian bumi secara fizikal, sebaliknya mengenai kehidupan di bumi. Perkataan bentangkan atau hamparan dalam ayat ini tidak boleh dipegang daripada sudut bahasa semata-mata kerana kita tidak mampu menjelaskan bentuknya sama ada bulat, empat segi atau memanjang. Gabungan ayat itu menyebut gunung ganang dan tumbuh-tumbuhan, menggambarkan kehidupan kita tersusun dan sistematik dengan setiap ciptaan itu ada fungsinya. Oleh itu, umat Islam yang beranggapan bumi mendatar perlu kembali kepada prinsip asal dengan tidak menyamakan Al-Quran sebagai buku sains. Ulama termasuk Ibnu Taymiyah, Ibnu Al-Munadi menyatakan bumi bulat, manakala Syekh Al-Uthaymin berkata bumi ini tidak dapat dirasakan bulat kerana ia terlampau besar. Beliau berkata perintis peta yang juga ulama Islam Al-Idrisi turut mereka bentuk bulat dalam peta dunia terawal yang dihasilkan pada tahun 1154. Menerusi tafsiran surah Al-Quran, dapat dibuktikan dengan kukuh bahawa bumi itu berbentuk sfera. Allah menghamparkan bumi seperti karpet. Surah Az-Zariyat ayat 48. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. Allah menghamparkan bumi seperti karpet. Kebanyakan masyarakat salah faham kerana bagi mereka karpet itu mendatar. Maksud Allah, kami bentangkan bumi seperti karpet supaya kita boleh berjalan di atasnya. Bumi sangat besar, 4,000 mil radius, yang membuatkan kita rasa seperti karpet lebih kurang 10 mil radius untuk kita. Persoalan ketiga, apakah manfaat yang dapat diperoleh daripada kejadian siang dan malam? Yang pertama, manfaat siang dan malam terhadap tumbuhan. Menurut tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, dan pada silih bergantinya malam dengan siang dan saling menyusul di antara keduanya, hujan yang Allah turunkan dari langit lalu dengannya, dia menghidupkan bumi setelah sebelumnya ia kering, lalu ia pun bergerak dengan tumbuhannya, tanaman dan pohon-pohonan, dan pada perhembusannya angin untuk kalian dari segala arah dan pengaturannya untuk manfaat kalian. Semua itu mengandungi bukti-bukti dan hujah-hujah bagi kaum yang memahami hujah-hujah dan bukti-bukti Allah. Manfaat bagi manusia pula ialah Allah menjadikan siang untuk hamba-Nya berusaha dan melakukan pelbagai aktiviti, sebagaimana tidur pada waktu malam yang menyerupai mati, lalu bangun dari tidur yang diserupakan dengan bangun setelah dari mati. Seolah-olah manusia setelah mengakhiri hayatnya di dunia ini akan meninggal dunia, lalu dibangkitkan semula untuk diadili oleh Allah atas segala amal yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Terdapat banyak kajian sains yang telah membuktikan bahawa proses kejadian siang dan malam ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai banyak manfaat kepada kesihatan manusia. Sebuah kajian telah dilakukan oleh University of Stanford, Amerika Syarikat dengan menghubungkaitkan pekerjaan dengan kejadian siang dan malam ini. Kajian itu menunjukkan penurunan prestasi kerja yang ketara oleh pakar perubatan yang mengalami kekurangan tidur apabila tidur pada waktu siang hari berbanding dengan tidur pada waktu malam. Rumusan, kesimpulannya, jelaslah bahawa terdapat pelbagai persoalan yang timbul melalui kejadian siang dan malam telah dikaji oleh tokoh-tokoh sains. Namun begitu, jawapan yang tepat hanya terdapat dalam Al-Quran dan hadis yang benar kesahihannya. Melalui kajian ini, kami mendapat pencerahan yang lebih jelas mengenai kejadian siang dan malam dan manfaatnya kepada hidupan di muka bumi. Oleh hal yang demikian, tidak dapat dinafikan lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan setiap kejadian yang terjadi dalam alam ini secara terperinci dan sahih melalui Al-Quran agar manusia dapat menyedari betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, tamatlah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.